Ya, maknanya nak sebut dalam kehidupan rumah tangga kena apa? Mendahulukan isteri kita dalam apa keadaan sekalipun. Itu sunnahnya tuan-tuan. Sunnahnya. Ya. Maknanya tuan-tuan, apa yang isteri nak kita kena apa? Cuba kotakanlah. Ya tuan-tuan ya. Mengikut kemampuan kita lah. Ya tuan-tuan ya. Lagi-lagi contoh tuan-tuan nak apa? Nak sambut apa? Anniversary atau betul lah tuan-tuan. Kita dah tak sambut anniversary tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pada perbincangan kita bab yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang lepas kita dah bincang bagaimana keadaan Nabi waktu di dalam rumah Nabi, tuan-tuan ya. Nabi hanya makan makanan yang biasa-biasa saja, tuan-tuan ya. Nabi tidak semewah kita lah, tuan-tuan ya. Kita ni mewah alhamdulillah ya. Maknanya makanan yang ada di dalam rumah kita tu sentiasa ada, tuan-tuan ya. Habis topak habis je lah, tuan-tuan ya. Habis topak habis tapi Nabi, tuan-tuan, hanya ada beberapa makanan sahaja. Maknanya memang jauh, tuan-tuan ya, dengan kita lah betapa tuan-tuan, kehidupan Nabi itu hanya memerlukan apa saja, tidak berlebih-lebih, dan sampai tahap tak ada apa-apa di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita bincang pada kuliah yang lepas, Nabi pernah hanya memakan tamar, hanya minum air, hanya makan roti yang tidak daripada satu tepung gandum yang dia punya kualitinya rendah, tuan-tuan tidak sehebat kita lah, tuan-tuan tak begitu. Maka tuan-tuan pada pagi ini kita masuk hadis yang seterusnya berkaitan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min usfan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa qad ardafa Safiyyah bint Huyay fa'asarat naqatuhu fasuri'a jami'an faqtahama Abu Talha faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alani Allah fi Adam qala 'alaika al-mar'ah faqalaba sawban 'ala wajhihi wa ataha فألقاه عليها وأصلها لهما مركبهما فركيبا واقتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون falam yazil yaqulu zalika hatta dakhala al-Madinah. Maksudnya tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu menceritakan, kami pernah bersama Nabi dalam perjalanan pulang baginda daripada Usfan. Usfan ni kat mana tuan-tuan? Usfan ni kat mana? Usfan ni di antara perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Usfan ni tuan-tuan satu tempat yang kalau kita tengok dalam peta tuan-tuan dia jarak daripada Madinah ke Usfan ni tak jauh mana sangat pun. Paling jauh lebih kurang hampir
100 kilometer. Jauh ke tuan-tuan, 100 kilometer. Tak jauh lah Kalau naik kereta kalau naik kereta tak jauh lah. Kalau jalan kaki kan, naik unta mungkin jauh lah. Kita bayangkan kita naik apa? Kereta dekat lah 100 kilometer daripada sini ke mana. Nah, kalau kita mengala di sini nak ke Tanjung Karang, lebih kurang Tanjung Karang 1 kilometer lebih kurang tuan-tuan Tanjung Karang 100 kilometer ataupun depan atas sikit lah tuan-tuan Sekincai di bawah itulah tuan-tuan lebih kurang dia punya jarak lah 100 kilometer. Tu kalau kita naik kereta dalam 100 kilometer ni lebih kurang sejam sejam ada sejam lebih 1 kilometer. Yang mana Nabi pernah mana Anas bin Malik dia menceritakan bahawa pernah dengan Nabi dalam perjalanan pulang baginda dari Usfan ni tuan-tuan, maknanya kalau dalam kitab saya baca tuan-tuan, Usfan ni satu tempat dia wadi tuan-tuan. Wadi ni apa? Lembah lah. Sebab kalau kita tengok di Saudi ni tuan-tuan, Mekah, Madinah dan sebagainya, dia banyak disebut wadi lah. Tak di Mekah dulu pun kalau ikutkan dia lembah-lembah di Madinah pun lembah-lembah tuan-tuan okay. Maka dan Usfan itu tuan-tuan dia kalau disebut dalam kitab juga tuan, yang saya baca lah, adalah satu tempat persinggahan. Dia macam R&R juga, tempat rehat lah, tempat rehat daripada ke Mekah dan ke Madinah. Dia macam tu kalau ikut dia punya dalam kitab dia sebut. Tapi dia tak adalah macam kita bayangkan R&R macam kita tuan-tuan bila sebut R&R ni tuan-tuan, kita acak hari kita cantik tuan-tuan tuan-tuan biasa kan naik bas kan, kalau tuan-tuan pergi buat sejarah kita pergi sana kan, naik bas ataupun sekarang ni ramai dia tak nak naik bas, nak naik apa, nak naik train tu apa ni dipanggil Matar Tasri. Dia nak naik train yang laju tu, speed train tu tuan-tuan sekejap sampai 1 jam lebih dah sampai dah daripada Mekah ke Madinah ataupun ke Madinah ke Mekah sekejap dia sampai. Tapi kalau kita naik bas tu lebih kurang 6 jam perjalanan, 6 jam atau 7 jam. Dan di antara perjalanan kita naik bas tu kita akan berhenti di Mahathah ni maknanya R&R itu tadi. Kalau R&R yang ada tu paling kurang dia ada petrol pump, dia ada tempat kita makan, untuk tandas solat lah. Tandas ni tuan-tuan tak sebab kita lah tuan-tuan tu. Kalau kita sebut R&R, cantik kan. Tapi itulah yang berada di sana tuan-tuan Begitu juga Usfan. Usfan pun dia macam tempat perhentian lah tuan-tuan okey. Pada ketika itu Rasulullah SAW berada di tunggangan baginda sambil membonceng Safiyah. Safiyah ni isteri Nabi binti Huyai. Tiba-tiba unta baginda tergelincir, jatuh. Tuan-tuan terjatuh. Mereka berdua pun terjatuh. Siapa terjatuh? Rasulullah SAW bersama Sayyidatina Safiyah jatuh. Tuan-tuan maka pada ketika itu bersama juga dengan Rasulullah SAW ada Abu Talha. Abu Talha pun bergegas hendak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha datang nak tolong Nabi. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Maka sambil berkata, wahai Rasulullah, Abu Talha cakap, wahai Rasulullah, biarlah Allah menjadikan aku sebagai penyelamat. Tuan-tuan maknanya Abu Talha ni nak tolong Nabi. Nabi dah jatuh Abu Talha cepat-cepat nak angkat Nabi. Tuan-tuan nak angkat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi cakap apa? Wahai Abu Talha, kau tak perlu nak angkat aku, tapi kau bantu isteri aku. Itu. Mana Nabi suruh bantu siapa dulu? Isteri Rasulullah SAW dulu. Tolong angkat, bantu. Nak menunjukkan apa? Nabi mendahulukan apa? Mendahulukan para wanita. Tuan terutama apa? Isteri Nabi. Tuan mana nak sebut dalam kehidupan rumah tangga kena apa? Mendahulukan isteri kita dalam apa keadaan sekalipun. Itu sunnahnya tuan-tuan. Sunnahnya. Maknanya tuan-tuan, apa yang isteri nak, kita kena apa? Cuba kotakanlah. Tuan-tuan mengikut kemampuan kita lah. Tuan-tuan lagi-lagi contoh tuan-tuan nak apa? Nak sambut apa? Anniversary atau betul lah tuan-tuan. Kita tak sambut anniversary tuan-tuan. Dah lupa dah ulang tahun perkahwinan dah. Tuan-tuan dia tuan-tuan kalau kita baca buku tentang apa ni? Keharmonian, keintiman rumah tangga ni. Yang ditulis oleh Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah. Ditekankan tu tuan-tuan bab tu. Dia tekankan bab tu. Dalam kita berumah tangga ni, di antara cara salah satu lah, salah satu cara di antara kita nak harmonikan sentiasa apa ni rumah tangga kita dalam keadaan yang apa yang keadaan baik, tuan-tuan, dua tarikh ni jangan lupalah. Dua tarikh ni jangan lupa. Pertama tarikh apa tuan-tuan? Satu tarikh kelahiran lah. Masing-masing tarikh kelahiran suami, tarikh kelahiran isteri, birthday kita. Jangan dilupakan. Walaupun benda-benda itu nampak macam apa? Simple je. Tuan-tuan tarikh lahir, birthday kan. Kalau kita anak-anak tak apalah kan. Bagi kita rasa tak apalah kalau anak-anak ni. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca buku yang ditulis oleh Datuk Dr. Fadilah Kamsah, bab itu pun ditekankan. Bab itu ditekankan. Tarikh lahir, hari ulang tahun kelahiran. Bukan nak maksudnya bukan kita nak apa ni sangat. Kena buat apa macam kita buat anak-anak kita lah kan. Tak, sekurangnya kita ingat dan kita berikan apa? Ucapan. Hadiah tu mantap. Itu lagi. Hadiah tu alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya kita ingat tarikh tu, dan yang kedua ucapan. Paling kurang kita dah macam ni sikit, umur-umur macam ni tuan-tuan sekurang-kurangnya ada kita ingat ada ucapannya. Tuan-tuan ada ucapan. Kalau ada hadiah tu, itu satu satu kelebihan lah. Tapi kadang-kadang dah lama kahwin ni tuan-tuan nak bagi hadiah pun tak tahu dah apa nak bagi dah. Lama-lama beli hadiah yang boleh kongsi bersama. Mana beli hadiah tu, satunya hadiah hari jadi isteri kita, tapi kita beli hadiah tu kita pun boleh pakai sama-sama. Senang kan? Isteri pun nanti time itu punya hari jadi kita, hari lahir kita, dia belikan hadiah untuk kita, dia pun belikan yang boleh sama-sama guna. Tuan-tuan contohlah. Tuan-tuan senang. Dia tak tahu nak apa dah. Nak apa nak bagi, dah habis dah. Tuan-tuan tapi itu juga yang ditekan, itu yang ditekankan. Satu hari lahir, dan yang kedua apa? Ulang tahun perkahwinan, anniversary kita. Jangan sekali kita sampai bila-bila lah tuan-tuan, jangan lupa lah. Tak kira lah dah berapa lama tahun kahwin tuan-tuan 20 tahun, 30 tahun. Tapi sampai je ulang tahun perkahwinan kita, ulang tahun kelahiran pasangan kita masing-masing, ingat. Ingat di istilahnya wish lah, diucapkan, kalau ada kelebihannya bagilah apa-apa hadiah. Tuan-tuan
ataupun bagi apa bawa jalan, jomlah ulang tahun perkahwinan kita pergi honeymoon saja, ya. Pergi honeymoon. Ke mana bang? Kalau Pulau Keri je sebut. Pulau Keri tuan-tuan. Dah tuan-tuan dah lama tak masuk Pulau Keri. Ya, Pulau Keri tu dah macam apa dalam tu? Memanglah banyak sawit tuan-tuan ya. Sawit banyak lagi. Ya, Sam Nabi kan. Sam Nabi dia dulu apa? Golden Hope. Ya. Tuan-tuan pernah masuk sampai dalam tak? Masuk dalam tu, lepas tu ada satu lagi dalam lagi. Dalam masuk dalam lagi. Dia ada satu training, pusat training dalam tu. Cantik tu kan? Ya, dulu masa saya kat pejabat agama Kuala Langat dululah tuan-tuan. Selalu kami buat program kat situ. Kebetulan rapat dengan dia punya bos situlah tuan-tuan ya. Pernah rapat ya. Itu yang kita selalu buat program kat situ. Ada satu training center. Cantik pasal view dia cantik lah tuan-tuan. Dalam tuan-tuan. Ya, apatah lagi sekarang tuan-tuan ya. Dah ada hotel apa sekarang Everton sekarang Pulau Keri tu hotel bertaraf 5 star ya. Ada pula saya dengar dah ada apa tu? Bagi taman tema. Dah ada tuan-tuan ya. Di Pulau Keri tu. Ya. Contoh tuan-tuan kalau tak nak pergi jauh lah. Kita pergi island dah ya. Dengar island sonok ya. Ingatlah kau ni ke Tioman ke Pangko kan. Sekali apa? Island Keri Island. Tuan-tuan Keri Island pun tak habis nanti kita tengok. Tuan-tuan ya, contohlah. Tuan-tuan maknanya tak dapat bagi hadiah bawa pergi jalan-jalan. Tuan-tuan bawa pergi jalan-jalan. Ya, lepas tu syaratnya apa? Kita berdua je. Jangan tak payah buat anak-anak. Tuan-tuan contoh. Ini nak bagi apa? Kita nak bagi rumah tangga kita dalam keadaan yang masih lagi apa? Ya, fresh, sentiasa apa? Ya, masih kita merasai ya kehidupan rumah tangga itu menjadikan kita lebih rapat. Okey. Maknanya tuan-tuan itu contoh mendahului ya. Okey, tapi ini tuan-tuan Nabi apa? Nabi suruh Abu Talha pergi bantu Safiyah dulu. Abu Talha menutup wajahnya. Tapi tuan-tuan bila Nabi Rasulullah SAW suruh Abu Talha tolong Safiyah isteri Nabi, Abu Talha ni malu. Dia malu, dia ambil kain tutup muka dia. Malu tuan-tuan. Dengan isteri Nabi kan. Maka Abu Talha menutup wajahnya dengan sehelai baju lalu mendekati Safiyah kemudian melemparkan baju itu kepadanya. Tuan-tuan. Sebab dia nak angkat tak boleh angkat pakai tangan, tetapi dia bantu isteri Nabi dengan mengulurkan kain. Contoh itulah. Maka Safiyah pegang, dia tak tarik. Tak pegang, mana dia angkat. Tuan-tuan maka nak sebut Nabi menyuruh menyelamatkan, bantu isteri Nabi terlebih dahulu, kemudian melemparkan baju kepadanya. Sebab itu Abu Talha membaiki semula tempat tunggangan, lalu mereka berdua menunggang semula. Akhirnya kami dapat menolong Rasulullah SAW. Lepas je Abu Talha bantu Safiyah, barulah Abu Talha mengangkat Rasulullah SAW dan mereka terus balik ke Madinah. Selepas itu setelah sampai di kota Madinah, mula kelihatan baginda pun menyebut, ini di antara zikir tuan-tuan ya. Zikir yang Nabi sebut. Bila nampak, mana nak sebut zikir ini tuan-tuan, sebenarnya sebagai satu amalan. Biasa kalau kita keluar rumah, apa yang kita baca? Apa yang kita baca kalau kita keluar rumah? Biasanya. Kita tak baca keluar. Keluar je kita tak baca. Biasa kita apa? Kurang-kurangnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekurang-kurangnya lah. Lain tuan, di antara yang biasa kita amalkan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul? Ya? Itu daripada mana tuan-tuan? Mana kita dapat?
Kita dapat dari mana tu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari mana? Mungkin dulu mak ayah kita ajar. Ya, ustaz-ustaz ajar. Tapi itu sebenarnya memang ada hadis Nabi pun Nabi sebut. Memang hadis Nabi. Nabi sebut. Ya, barang siapa yang keluar man kharaja minal bait, barang siapa yang keluar daripada rumah, maka membacalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang Nabi sebut dalam hadis. Dan dalam hadis itu Nabi sebut apa? Tuan, bila kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka apa? Nabi cakap akan apa? Ada beberapa perkara yang akan Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah akan selamatkan kita, Allah lindungi kita. Ya, Allah lindungi kita. Yang kedua apa? Allah cukupkan. Ya, Allah cukupkan. Apa keperluan yang bila kita keluar tu, apa yang kita nak, Allah akan apa? Allah akan cukupkan. So tak payah risau. Ya, Allah apa yang Allah akan berikan apa yang kita perlu. Allah akan cukupkan apa yang kita perlu. Itu di antaranya. Kelebihan kita baca doa itu, kan? Yang ketiga apa? Sekiranya ada perkara-perkara yang mana musibah yang nak berlaku, maka Allah akan apa? Cegah. Allah akan jauhkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kena betul ya. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan ni sekarang tengah bergolak di Palestin kan tuan-tuan ya. Di Gaza contoh. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok video tuan-tuan, video daripada rakyat-rakyat Palestin, penduduk Palestin tuan-tuan, dengan ucapan mereka tuan-tuan, setiap kali mereka berucap tak pernah tinggal, yang saya perasan tuan-tuan, saya perasan tak pernah pun dia tinggal doa hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang tak pernah tinggal. Ya. Itu maknanya zikir ataupun doa, kita berserah, bertawakal kepada Allah. Memang saya tengok video-video yang daripada penduduk Palestin, rakyat Palestin ni tuan-tuan, pejuang-pejuang Palestin ni tuan-tuan, tak pernah tinggal pun. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Daripada peringkat dia punya pemimpin yang kita panggil Hamas Qassam tu tuan-tuan, termasuklah rakyat penduduk di sini. Tak pernah tinggal. Setiap kali saya dengar ucapan dia. Ya, perkataan itu, zikir itu yang sentiasa diucapkan. Tapi nak sebut tuan-tuan, walaupun tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak sebut tuan-tuan, di hujungnya apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mana kita berserah kepada Allah. Kita tidak ada apa? Kita tidak ada daya upaya melainkan apa? Allah saja yang berikan kekuatan kepada kita tuan-tuan. Itu di antara. Maka tuan-tuan, di antara Nabi ajar kepada kita bila pulang, itu kalau keluar kita baca. Tapi bila kita balik tuan-tuan, jarang kita baca apa-apa lah. Jarang kita nak baca zikir apa-apa. Paling kurang pun apa? Alhamdulillah lah kan. Tapi Nabi ajar tuan-tuan Nabi ajar bila Nabi balik sampai nak Madinah tu Nabi baca apa? Ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Apa dia? Ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Apa maksud dia? Kita kembali sebagai hamba yang bertaubat.
pengabdi dan pemuji Tuhan kita. Tuan-tuan ya. Mana yang nak beritahu tuan-tuan, bila kita keluar ialah macam-macam perkara yang kita lakukan, ya, maka di antara perkara yang Nabi mohon kepada Allah ialah keampunan. Aibuna. Ya, Nabi mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ya, balik daripada kita keluar tuan-tuan, bila dah balik nak sampai rumah, Nabi ajar bacalah zikir ini, bacalah doa ini, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya, maknanya kita sentiasa mohon keampunan kepada Allah. Kita tahu kita sedar bahawa kita ni hanya apa? Hamba Allah, ta'abbud. Ya, kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ya, setiap perkara ni tuan-tuan yang kita lakukan tujuannya apa? Untuk kita apa? Mengabdikan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ni tuan-tuan, Allah cipta kita ni, apa matlamatnya, apa tujuannya? Abdikan. Kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut apa dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin adalah semata-mata untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dulu masa dulu dalam khutbah dulu ada ayatnya tuan-tuan. Dalam khutbah dulu lah. Sekarang tak ada dah. Tuan-tuan dulu tuan-tuan ada memang dalam khutbah kedua selalu. Itu wa ma khalaqtul jins wa wa ma khalaqtul jins wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dulu khutbah dalam khutbah kedua tu. Tapi sekarang tak ada dah. Tuan-tuan tak tahu kenapa jaiz buat gitulah, wallahu alam. Saya pun tak pernah tanya waktu kat jaiz pun saya tak pernah tanya pula. Tuan-tuan ya. Okey. Maka tuan-tuan ya, sebab Nabi bila dia dah bila Rasulullah telah dah keluar, Nabi balik, Nabi amalkan doa ni. Ya. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh sama-sama amalkan. Saya ulang balik tuan-tuan. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamid. Maksudnya kita kembali sebagai hamba yang bertaubat. Ya, kita kembali sebagai hamba yang bertaubat, kita kembali sebagai hamba yang mengabdikan diri kepada Allah, dan kita kembali dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir tuan-tuan ya. Tidak henti-henti. Maknanya tuan-tuan Nabi baca itu dalam keadaan yang terus. Mana bibir Nabi, mulut Nabi sentiasa menyebut aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamid, sampailah sampai masuk apa? Di kota Madinah. Di kota Madinah. Tuan-tuan ya. Sampai dibaca. Mana kita tuan-tuan, mana kalau kita baca ni sampai rumah. Tuan-tuan ya, kita pergi kerja, baca doa yang tadi tu, ya. Atau nak balik kerja tuan-tuan, ataupun mana-mana kita pergi, kita pergi kondangan ke, tuan-tuan ya. Ni ada apa? Ada ahad kan. Kondangan ke apa ke tuan-tuan ya. Jalan pergi shopping mall ke tuan-tuan ya. Pergi beli-beli barang ke apa tuan-tuan. Ya, maka kita cuba amalkan tuan-tuan ya. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ya tuan-tuan ya, sunnah Nabi. Maka bila kita mengamalkan sunnah tuan-tuan, mudah-mudahan kita di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak tuan-tuan. Itu yang kita nak sangat. Kita dapatkan syafaat nanti di akhirat tuan-tuan ya. Itu jadi samping kita amal ibadah kita solat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita dan sebagainya, sedekah kita, bacaan Quran kita tuan-tuan akan membantu kita, dan begitu juga kita nak mendapat syafaat daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya tuan-tuan, dalam riwayat yang lain disebut Anas bin Malik menceritakan bahawa dia dan Abu Talha pulang bersama Nabi. Ketika itu turut bersama Nabi ila Safiyah yang membonceng di atas tunggangan baginda. Di tengah perjalanan tiba-tiba unta baginda tergelincir, Nabi dan isteri terjatuh. Lantas Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabi Allah, biarlah Allah menjadikanku sebagai pembantumu. Adakah kamu tercedera?" Baginda menjawab, "Ya." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, tetapi pergi tolong isteriku." Nabi dalam riwayat lain, Nabi tetap juga menekankan bantu Safiyah. Abu Talha menutup wajahnya dengan salib baju lalu mendekati Safiyah, kemudian melemparkan baju itu. Mana sama je tuan-tuan dengan riwayat yang lain yang tadi tuan-tuan, perempuan itu maka Safiyah dapat bangun sendiri. Lepas itu Abu Talha membagi semula tempat tunggangan, lalu mereka terus menuju ke kota Madinah. Dan Nabi juga membaca doa yang kita baca tadi, "Aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun." Tuan-tuan, maka Nabi tidak henti menyebutnya sampailah masuk ke kota Madinah. Tuan-tuan ya, kita sentiasa tuan-tuan ya baca tuan-tuan. Mana apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan, iaitu pertama, dalam situasi kecemasan, seorang suami yang setia, seorang suami yang sejati, seorang suami yang mengasihi, mencintai isteri akan mengutamakan keselamatan isterinya melebihi diri. Tuan-tuan ya. Mana tuan-tuan, ialah contoh sekarang kita, isteri kita pergi kerja kan tuan-tuan ya. Contohlah kalau isteri yang kerja lah, pergi kerja, tuan-tuan ya, keluar rumah, sama ada kita keluar rumah dulu ataupun isteri kita keluar rumah dulu, masih sentiasa kita ingatkan dia apa tuan-tuan, bawa kereta elok-elok, tuan-tuan jangan apa, jangan laju-laju. Dulu tuan-tuan saya isteri saya ni tuan-tuan, dia memang bawa kereta lambat. Dia bawa, dapat lesen lama, bawa kereta lama, 8 tahun lepas dapat lesen baru bawa. Tuan-tuan ya, dia dapat lesen kereta dah lama, lepas tu tak pernah bawa kereta. Sebab saya bawa hal lepas tu kebetulan saya pindah ke Jakim masa tu, tuan-tuan ya, pindah ke, dulu duduk quarters ya, daripada quarters tu nak ke sekolah Serai Sungai Manggil dekat. So saya hantar, setiap pagi hantar balik ambil. Dan tak pernah lah dia bawa kereta. Sekali saya kena pindah ke Jakim tuan-tuan, 2008. Dalam bulan saya pindah Jakim bulan 7 2008. Terjaya. Terus tanya macam mana dia bang? Bawa lah kereta juga, lesen tadi. Tanya macam tu tuan-tuan tapi tak berani, slow. Sekarang tuan-tuan kita duduk sebelah apa? Takut kan? Kita duduk sebelah yang takut, kita yang brake. Macam kita test kereta, kita yang masuk brake. Ingatkan, jangan laju-laju. Tuan-tuan jangan laju-laju, jaga keselamatan pesan tuan-tuan Dah sampai tuan-tuan, apa perlu kita buat? Telefon tuan-tuan. Telefon. Dah sampai ke? Tuan-tuan dah sampai belum? Dah bang. Alhamdulillah. Tak kira tuan-tuan tu jaga keselamatan. Tuan-tuan sentiasa ambil tahulah, ambil berat tuan-tuan Okey, maknanya tuan-tuan, Nabi ajar kita utamakan isteri kita. Apa yang dia nak kita cuba laksanakanlah mengikut kemampuan kita. Yang kedua, lumrah hidup berumah tangga, ada ketika kita akan mengalami kejadian pahit bersama pasangan. Itu lumrah. Contoh tadi Nabi terjatuh Itu maknanya di antara perkara-perkara yang akan berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Nak beritahu tuan-tuan, dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ada juga begitu. Ada perkara-perkara manusia, Nabi Rasulullah SAW
isteri-isteri Nabi pun sebagai seorang manusia. Cuma Allah memberikan satu kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tetapi tentang apa yang berlaku kepada Nabi itu, jangan kita silap, jangan kita fikir Nabi pun ada masalah juga. Di sisi Nabi pun ada perangai ini macam ni. Tapi kenapa berlaku? Supaya apabila Nabi berlaku pada Nabi dan pada isteri Nabi, dan daripada situ Nabi cuba menunjukkan cara bagaimana menyelesaikannya mengikut cara Islam. Mengikut cara Islam sebagaimana yang saya sebut sebelum ni kan tuan-tuan. Dalam hadis yang lain bahawa isteri Nabi pernah ditegur oleh siapa? Oleh Allah. Allah kan tegur isteri Nabi. Siapa yang Allah tegur tuan-tuan? Sayyidatina siapa? Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina apa? Hafsah. Sayyidatina Aisyah anak Abu Bakar, Sayyidatina Hafsah anak Sayyidina Umar. Dua-dua ni tuan-tuan Allah pernah tegur dalam Quran, dalam surah At-Tahrim ayat 3 hingga 4, 3, 4, 5. Dan Allah tegur Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Pernah tegur. Sampai kan Allah sebut dalam surah Tahrim apa? Hendaklah kamu bertaubat. Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah. Hendaklah kamu bertaubat. Sekiranya kamu tidak bertaubat, maka apa? Maka aku akan perintahkan. Allah sebut dalam Quran ini, aku akan perintahkan Muhammad menceraikan kamu berdua. Tengok kamu begitu tuan-tuan. Sampai begitu. Nak beritahu lah tuan-tuan ya. Dan kalau kita tengok tuan-tuan ya, Sayyidatina Hafsah, kalau kita baca tuan-tuan ya, baca kitab-kitab. Saya baru-baru beri lagi satu buku tuan. Kalau tuan-tuan nak pinjam boleh. Saya beri satu buku isi Nabi. Dia cerita pasal isi Nabi tuan-tuan ya. Sayyidatina Hafsah pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia rujuk balik. Tuan-tuan dia rujuk balik. Tuan-tuan kalau ikutkan tuan-tuan pernah diceraikan. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar tuan-tuan? Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah mencerai isteri dia. Atas perintah siapa? Atas perintah Rasulullah SAW. Masa baru-baru kahwin. Baru-baru kahwin tuan-tuan. Abdullah bin Umar ni anak Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, bila dia berkahwin, kebetulan saya lupa nama isterinya, tapi nak beritahu tuan-tuan, kita isterinya di antara wanita yang paling cantik pada ketika itu. Dan pada ketika itu isteri maknanya isteri ramai yang lelaki datang tuan nak pinang dia tolak sebab dia menunggu siapa? Abdullah bin Umar. Bila Abdullah bin Umar masuk Minang terus diterima tuan-tuan. Tapi apa berlaku? Biasa tuan-tuan sunnahnya lepas je ni tuan-tuan. Lepas je bila berkahwin, tuan-tuan dalam tempoh 7 hari biasanya kita ni kita akan memberikan masa untuk isteri kita. Dan kalau kita baca tuan-tuan pada ketika itu dibolehkan ketika itu seorang isteri dia tak pergi masjid tapi berjamaah dengan siapa? Dengan isteri dalam tempoh 7 hari. Tuan-tuan tahu juga. Tapi pada ketika itu tuan-tuan Nabi benar kan Abdullah bin Umar ni ataupun Ibnu Umar ni tuan-tuan maknanya tak pergi masjid solat berjamaah dengan isteri. Tapi lama-lama tuan-tuan lebih pula 7 hari tak pergi solat berjamaah. Ada tak pergi solat berjamaah. Nabi pelik mana Allah nak tuan-tuan ni dah lebih tadi. Rupa-rupanya isterinya asyik apa? Ialah baru kahwin tuan-tuan sentiasa apa? Istilahnya apa? Cakap bang tak payah duduk rumah je lah. Jadi lebih kurang gitu lah tuan-tuan Akhirnya Sayyidina Umar tahu, dia tegur Abdullah bin Umar, kenapa tak pergi? Isteri aku tak benarkan aku pergilah gitu ayah isteri aku tak benarkan pergi
dia suruh sama-sama duduk kat rumah, solat berjemaah kat rumah. Maka tuan-tuan, Abdullah Umar marahlah. Sayyidina Umar marahlah. Kamu tak boleh begini. Nabi dah benarkan kamu 7 hari, mana janganlah kamu melebihi. Maka dalam kelamaan Abdullah bin Umar dia masih lagi begitu, maka Rasulullah Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah SAW, beritahu, suruh minta Nabi nasihatkan Abdullah bin Umar. Maka Nabi panggil Abdullah bin Umar. Maka bila Nabi panggil, tengok isterinya tak berubah juga, maka Nabi suruh Abdullah bin Umar menceraikan isteri. Sebab mengganggu dalam melaksanakan ibadah. Dan kalau kita baca tuan-tuan, bukan setakat itu, sampai Abdullah bin Umar ini tuan-tuan, ataupun Ibn Umar ni tak pergi perang. Masa tu perang seruan jihad telah dipanggil, tapi disebabkan isteri dah cantik, isteri cantik, tuan-tuan bila isterinya istilahnya digoda lah, digoda, langsung Abdullah bin Umar ni tak pergi perang. Maka tuan-tuan Nabi marah. Itu sebab Nabi cakap ceraikan isteri kamu. Tuan-tuan ceraikan isteri kamu. Maka Abdullah Umar ceraikan. Tapi dalam tempoh yang lama tuan-tuan, isteri Abdullah Umar ni dia menyesal, dan akhirnya dia bertaubat. Dia jumpa kepada Sayyidina Umar dan jumpa Nabi, dia cakap nak kembali kepada Abdullah bin Umar. Maka Nabi izinkan sebab dia dah menyesal, dia bertaubat. Maka rujuk semula tuan-tuan dengan Abdullah bin Umar. Dan akhirnya tuan-tuan memang dia setiap kali solat disuruh bang solat berjemaah, bang perang, hinggalah Abdullah bin Umar syahid dalam peperangan. Kahwin lagi tuan-tuan, kahwin lagi. Setiap kali dia kahwin, mana lepas Abdullah bin Umar syahid, isteri Abdullah bin Umar kahwin dengan lelaki-lelaki lain, sama juga pergi solat berjamaah, pergi perang. Dalam kitab sebut tuan, sampai ke tahap setiap suami yang berkahwin dengan bekal isteri Sayyidina Abdullah bin Umar, semuanya mati syahid. Semuanya mati syahid. Tuan-tuan nak sebut. Mana nak sebut tuan-tuan, dalam kehidupan rumah tangga kita ni macam-macam ada. Ada dia punya ujian dia. Sama ada kepada kita sebagai seorang suami ataupun kepada isteri kita. Ada kejadian baik bersama-sama. Kejadian ini boleh menjadi kenangan manis pula pada kemudian hari. Yang ketiga, Abu Talha ialah ayah tiri kepada Anas bin Malik. Dan yang keempat, zikir pulang ke rumah ialah sunnah Nabi yang belum mesra dalam kalangan masyarakat kita pada hari yang zikir tadi, ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Kita jarang kita baca, tapi itu yang Nabi lakukan. Begitu tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita ambil pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan, kisah ini menjadi sebagai kehidupan rumah tangga kita. Dan kita beritahu kepada tuan-tuan yang dah ada anak-anak yang berkahwin, beritahu, nasihatkan tuan-tuan sebab tuan-tuan kalau kita lihat dalam sekarang tuan-tuan, macam-macam berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Ada je yang macam-macam berlaku tuan-tuan. Sentiasa ada ujian dalam kehidupan rumah tangga. Maka tuan-tuan dengan kita baca ni tuan-tuan, kita dengar dan hadis yang berkaitan tentang kekeluargaan Rasulullah SAW, mana kita boleh beritahu. Satu untuk diri kita, dan yang kedua kepada ahli keluarga kita lah. Kalau tuan-tuan ada anak-anak kahwin, baru-baru kahwin, macam-macam tuan-tuan. Macam-macam dia punya masalah yang berlaku. Maka kita boleh beri nasihat. Ikut sebagai Nabi beritahu cara Nabi menasihatkan masalah. Tuan-tuan, Nabi ada tak sesi faham dengan sisi Nabi? Ada tak sesi faham Sayyidatina Aisyah? Ada. Tuan-tuan, ada. Sampaikan pernah sekali tuan-tuan, bila Nabi tengah macam ada masalah sikit dengan Sayyidatina Aisyah, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar sampai rumah. Maka bila sampai rumah, Abu Bakar tanya pada Rasulullah, boleh tak masuk? Nabi cakap apa? Wahai bapa mertuaku,
sekarang ni aku tengah berbincang dengan Sayyidina anakmu Aisyah, boleh tak kamu pulang lebih dahulu. Nabi pesan so Abu Bakar pulang. Dia tak nak Abu Bakar tahu. Nak sebut tuan-tuan bahawa Nabi Rasulullah SAW tak nak Abu Bakar ni tahu bahawa anaknya macam ni. Jadi apa kita begitu? Mana dia menjaga apa? Menjaga maruah isteri, menjaga maruah Sayyidatina Aisyah. Tapi kita tuan-tuan, kalau boleh kita apa? Kalau ayah nak tahu anak ayah ni macam ni lah perangai kita gitu kan. Anak ayah ni macam ni lah perangai. Kalau ayah nak tahu, dengan ayah ni tak berani, dengan saya baik. Kalau tuan-tuan tapi Rasulullah SAW dia tak nak beritahu, sampaikan. Tapi Abu Bakar tahu. Jadi anak dia dia tahu anak dia macam mana perangai kan. Maka sampai satu tahap Abu Bakar beritahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sekiranya kamu ada memerlukan pandangan aku untuk diberikan nasihat untuk mendidik Aisyah, beritahu kepada aku. Sampai macam tu Sayyidina Abu Bakar tawarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara kita. Maka tuan-tuan, kita mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjaga kehidupan rumah tangga kita tuan-tuan, dan kepada anak-anak kita tuan-tuan yang dah dewasa dan dah berkahwin, kita nasihatkanlah. Manusia kurang-kurangnya tuan-tuan kat pejabat agama tu tak banyak lagi. Mana tuan-tuan dah boleh jadi yang boleh memberikan memberikan nasihat. Dan sekarang terlampau banyak tuan. Dulu tuan, kalau dulu dah tuan, saya cerita sikitlah. Ulama dulu tahun 2000, sebab saya bertugas dekat Kuala 2000 sampai 2008. 8 tahun saya dekat Kuala. Buku aduan rumah tangga tu tebal tuan. Buku dia punya buku aduan rumah tangga tu mana dia tebal. Tapi tuan-tuan tak sampai separuh. Dia tak sampai separuh lah kita gunakan tuan-tuan ni. Berbeza dengan daerah-daerah lain. Daerah Kelang tuan-tuan, contoh Kelang yang sebelah dengan kita Kelang, tebal tu habis. Itu 2008 tu tebal tu habis. Mana penuh lah, mana penuh banyak sangat. Apa tak lagi sekarang tuan-tuan? Lagi sekarang lagi lah. Tuan-tuan, dulu kalau Kelang dulu dah tebal tu tak habis. Maknanya tak sampailah separuh sangat lah. Tuan-tuan, masih ada lagi lebih-lebihan untuk setahun ni. Kalau kita satu buku tu kita nak bagi senang buat statistik, kalau dah setahun tak dah cukup lah. Ambil ada buku baru kita lain lah tahun 2000 tahun 2001 2020 tak banyak. Walangat dia kes tak banyak, tapi tuan-tuan dia kes tak banyak, tapi dia punya bila satu kes tu berlaku dia boleh tahan. Saya selama saya bertugas tuan-tuan, kes-kes yang memang saya ingat sampai bila di Kuala lah. Walaupun saya pernah kat Syalam, walaupun saya pernah kat Hulu Langat, tuan-tuan tapi kes kat Kuala ni tuan-tuan sampai sekarang saya ingat. Tuan-tuan, kes yang berlaku dah dalam rumah tangga. Tuan-tuan sebab tuan-tuan nak cakap tuan-tuan, zaman sekarang lagi lah macam-macam dia punya permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga. Dia dengan isu-isu lah dalam keadaan masalah sekarang ni kan, kewangan dan sebagainya lagilah bertambah permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Sekadar tu yang saya dapat sampaikan. InsyaAllah kita sambung yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan pengajaran dan memberikan manfaat kepada diri kita dan adik keluarga kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'sumah
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر في الأمور الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبلا تفديا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.